Kerana cinta yang dipaksa, hidup seorang lelaki dan perempuan akhirnya binasa. Itulah yang berlaku kepada seorang lelaki bernama Naim Vera dan teman wanitanya yang bernama Brenda Michaela Gordillo. Kisah ni telah menjadi bualan ramai di Argentina pada tahun 2020 sebab yalah, kisah ni berlaku kat Argentina lah. Naim Vera yang baru berusia 19 tahun sedang mengikuti pengajian dalam bidang perubatan. Dia ni sebenarnya nak ikut jejak langkah mak dan ayah dia lah, yang mana kedua-duanya adalah doktor. Naim ni adalah seorang anak yang baik, mendengar cakap kedua-dua orang tua dia, dan dia ni ada wajah yang memang tampan dan menjadi kegilaan ramai wanita lah. Naim ni dia bukan saja kacak, malah dia ni sebenarnya berasal daripada keluarga yang memang kaya raya. So dia ni memang ada, orang kata apa, package yang lengkap lah. Anak yang baik, tampan, keluarga yang kaya dan juga bakal doktor. Tapi package lengkap ni bakal dihancurkan gara-gara cinta yang dipaksa-paksa. Ini semua disebabkan oleh desakan kawan-kawan Naim ni yang mengaturkan percintaannya dengan perempuan yang bernama Brenda, yang akhirnya menjadi teman wanita Naim. Sepanjang menjalin hubungan cinta, Brenda ni dia sangat tak suka dengan sikap Naim yang suka bersikap tak acuh pada dia. Kiranya Naim ni sebenarnya tak melayan sangat lah si Brenda ni. Naim ni memang tak romantik. Yelah, fikir lah macam mana nak romantik kalau dia ni sebenarnya pun tak nak pun dekat si Brenda tu, tak nak pun sebenarnya nak bercinta. Naim ni sebenarnya dia nak fokus kepada pelajaran dia untuk jadi doktor. Lagipun mak ayah Naim ni dah nasihatkan Naim supaya fokus pada pelajaran. Dan Naim ni pula budak yang dengar cakap mak ayah kan, so takkan dia nak lawan pula cakap mak ayah dia. So dia memang dia akan ikut lah. Tapi disebabkan Naim ni tak tahan dengan perangai Brenda yang duk berharap dia jadi lelaki romantik lah, bagi perhatian kat Brenda lah, Naim ni pun bertindak lah untuk memutuskan hubungan dengan Brenda. Tapi Brenda ni alamak, dia tak nak lepaskan Naim, dia nak juga kan Naim. Yelah, siapa yang nak lepaskan Naim kalau Naim tu dah lah kaya raya, handsome pula tu, mana ada orang nak tinggalkan? Perempuan lah, takkan lelaki pula. Okay, so Brenda ni pun dia ugut lah kat Naim. Dia cakap kat Naim kalau Naim putuskan hubungan dengan dia nak bunuh diri. Selain daripada tu, Naim ni juga dah pernah kena belasah dengan sekumpulan lelaki. Bila dia cakap kat Brenda dia nak putuskan hubungan, maksudnya Brenda upah sekumpulan lelaki ni pukul dia. So disebabkan hal tu, Naim pun terpaksa teruskan percintaan dia yang penuh dengan rasa terpaksa tu dengan Brenda. Brenda ni juga dia dah buat sesuatu yang melampaui batas lah. Dia cakap kat Naim yang dia dah mengandungkan anak Naim. So Naim ni jadi makin kusut lah. Dia buat memang otak dia jadi kusut lah. Yalah, bayangkan Naim ni, dia mak ayah dia doktor dan juga orang berpengaruh. Bayangkan kalau cerita yang Naim ni dah mengandungkan anak orang sampai kepada pengetahuan orang awam, mau jatuh reputasi mak ayah dia. So Naim pun dia memang frust lah dengan apa yang telah disampaikan oleh Brenda. Tapi hakikatnya Brenda ni tak mengandung pun sebenarnya. Pada Mac 2020, Naim telah mengajak Brenda untuk bermalam di apartmen milik keluarga dia. Okay, ni apartmen keluarga Naim lah. Dalam apartmen tu, Naim dah bergaduh pula dengan Brenda. Gaduh punya gaduh. Last kali Naim terbunuh Brenda. Dia tak tahu nak kata terbunuh ke memang dia nak membunuh ke, sebab cara pembunuhan dia ialah dia sumbat mulut Brenda dengan kain. Lepas tu dia cekik Brenda tu sampai mati. Dan untuk menghapuskan bukti-bukti pembunuhan, Naim bertindak mengerat-ngerat daging mayat Linda tu kepada beberapa bahagian, dan kemudian dia pergi panggang pula daging mayat Brenda tu. Dia ingat bila dia panggang daging mayat Brenda tu, senang lah dia nak hapuskan bukti sebab dia ingat daging tu jadi lembut. Tapi hakikatnya bila dia panggang daging mayat Brenda tu, bau daging tu menjadi busuk. Memang busuk gila. Dia sendiri pun tak tahan dan masa tu dia pun dah kelang kabut. Jadi apa yang dia buat, dia ambil semua daging-daging yang dia dah potong tu, dia bungkus, lepas tu dia keluar daripada apartmen dan kemudian dia buang kat dua tempat. Satu kat tempat pembuangan sampah dan satu lagi dia tanam. Dan bila Naim ni balik rumah family dia, dia macam resah. Dia jadi macam alamak, aku rasa aku kena bagi tahu lah benda ni, sebab dia dah tak senang duduk, sebab dia dah bunuh orang kot. Dia pun bagi tahu kat parent dia. Dia cakap kat parent dia, mak ayah Naim dah bunuh orang. So benda tu memang mengejutkan mak ayah Naim. Tapi mak ayah Naim sedar apa yang Naim buat ni adalah satu kesalahan, dan akhirnya mak ayah Naim ni pun melaporkan perkara ni kepada pihak polis. Dan Naim pun akhirnya ditahan oleh pihak polis, dan berita ni pun tersebarlah kepada orang ramai dan menyebabkan ada pihak-pihak tertentu yang telah melakukan demonstrasi demi memperjuangkan keadilan terhadap orang kata apa, Brenda yang telah dibunuh oleh Naim ni. Ya, lebih-lebih lagi daripada orang tahu Naim ni dah kerat badan si Brenda ni.
Tapi sebelum perbicaraan, Naim telah berjaya diikat jamin oleh mak ayah dia, dan benda ni telah menyebabkan ada pihak yang menuduh pihak polis telah dirasuah oleh mak ayah Naim. Tapi hakikatnya mak ayah Naim telah mengikut prosedur yang betul untuk mengikat jamin anak dia lah. Dan sepanjang menunggu tempoh perbicaraan tu, keluarga Naim ni telah menerima pelbagai ancaman bunuh lah. Sehingga kan semasa perbicaraan sedang berlangsung, pihak polis terpaksa membuat kawalan ketat pada mak ayah Naim dan juga Naim sendiri, sebab takut ada berlaku orang kata apa, kes bunuh pada ketika itu. Dan pada Jun 2021, perbicaraan ni memang berjalan agak lama disebabkan pandemik COVID-19 ni. Okay, dan pada Jun 2021 akhirnya mahkamah pun kata apa, mengeluarkan keputusan perbicaraan ni. Keputusannya ialah Naim ni dijatuhi hukuman penjara selama 21 tahun pula, selama seumur hidup di atas kesalahannya membunuh Brenda. Dan benda ni dapat diterima lah oleh pihak-pihak yang dah melakukan demonstrasi untuk menuntut keadilan, dan juga family Brenda pun puas hatilah dengan kata apa, hukuman yang dikenakan terhadap Naim ni. Dan sebenarnya ada juga pihak yang dia kesian lah dengan Naim, sebab bila banyak pihak yang dapat tahu apakah kisah sebaliknya yang menyebabkan Naim bertindak sedemikian rupa, dia orang rasa kesian lah kan Naim, sebab dia orang rasa macam Naim ni mangsa keadaan. Dia orang merasakan bahawa jika Naim ni tak dipaksa-paksa untuk bercinta, pastinya benda ni takkan berlaku. Okay, pembunuhan tetap satu perbuatan yang salah dan jenayah, tapi memaksa seseorang untuk mencintai kita pun sebenarnya satu benda yang salah juga. Sebab cinta ni biarlah ikhlas, okay? Janganlah dipaksa, sebab nanti confirm akan membawa kepada kebinasaan.